Daripada tahun 80-an, 90-an kita dapat tengok dekat JC-JC Liga Malaysia lah khususnya dalam bola sepak Malaysia ni semuanya ditaja oleh Dan Hill kan. 2004 ni tahun terakhir Liga Malaysia dan juga Piala Malaysia gunakan Dan Hill sebagai penaja utama lah. Lepas 2005 dah tukar penajaan lain lah, macam Selangor FA masa tu dia pakai Gapurna dekat baju dia dan TM dah mula taja Liga Malaysia lah. Kalau macam di luar pula, di luar negara, Piala Dunia EPL kan, Liga Inggeris, dia orang mula seingat saya tahun 2002 dah mula untuk ban tobacco industri daripada masuk ke dalam sukan lah, dan by 2003 tu dah tak boleh dah setahu saya untuk gunakan dalam sukan. Jadi banyaklah perdebatan dalam isu apabila kita mengharamkan syarikat rokok daripada menaja sukan ni. Dari satu sisi bagus lah, saya pun tak merokok tuan-tuan, jadi memang orang kata dari segi untuk orang bukan perokok, bagus lah kita mengharamkan rokok dan sebagainya kan. Tapi kemudiannya apa alternatif yang kita ada untuk penajaan, sebab syarikat-syarikat rokok ni yang menaja ni memang sangat besar lah, penajaan dia sangat tinggi, beratus-ratus juta kan, sebab diorang ni untung besar. Kenapa untung dia besar? Sebab kita ada ramai perokok, malangnya. Dan saya tengok bila dah disekat penajaan rokok ni, jumlah perokok tu masih tinggi juga. Jadi saya fikir bukanlah satu-satunya langkah dengan apabila kita mengharamkan penajaan rokok ni untuk mengurangkan isu kesihatan lah dalam bola sepak. Sebab akhirnya bila orang cakap dengan kita letak iklan rokok tu, dia seolah-olah tak sesuai dengan sukan yang lebih kepada ke arah menggalakkan gaya hidup yang sihat. Tapi persoalan yang timbul kemudiannya apabila kita menggunakan penajaan daripada syarikat-syarikat makanan segera lah. Jadi adakah itu juga adalah boleh kita kaitkan dengan kesihatan juga? Jadi kalau kata rokok tu tak sihat, makanan segera tu macam mana pula? Jadi tuan-tuan boleh fikir sendiri lah, tentukan. Tapi akhirnya apa alternatif yang kita ada untuk penajaan ni? Sebab banyak pasukan-pasukan sekarang ni yang struggle untuk bernafas lah dalam Liga Malaysia sebab kos penajaan sangat tinggi. Jadi kita akhirnya perlu, kalau kita tak setuju dengan syarikat rokok, kita mesti berikan alternatif dia. Kalau tak, akhirnya soalan tu akan timbul lah. Kalau kita rasa syarikat rokok tak sihat, adakah syarikat makanan segera tu sesuai untuk menaja sukan di negara kita? Bila kita sebut tentang masalah kewangan dalam Liga Malaysia ni, ada dua sebab utama dia lah. Pertamanya, masalah penajaan. Tak ramai yang nak sponsor sebab biasanya bila penajaan ni, dia mesti mengharapkan timbal balik kan. Maksudnya dari segi branding ke, bila dia taja satu kelab di Liga Malaysia contoh, dia bagi 500,000 contoh. Jadi apa timbal balik dia? Adakah dari segi branding dan marketingnya bagus untuk jenama tersebut? Kalau kata kelab tu tak terkenal, akhirnya dia tidak berikan keuntungan kepada jenama tersebut. Maksudnya setengah masalah penajaan ini ialah soal mereka tidak mendapat pulangan apa yang mereka mahukan. Keduanya ialah soal pengurusan. Pengurusan ni balik kepada soal profesionalisme lah. Kalau dalam keadaan situasi di Liga Malaysia ni masih lagi berlaku ada pemain-pemain tak dapat gaji lagi dan kelab tu masih lagi boleh berdaftar di bawah Liga Malaysia. Tuan-tuan bayangkanlah macam mana profesionalismenya Liga kita kan. Jadi akhirnya bila kita memahami konteks ekosistem Liga Malaysia, dia kepada dua lah. Pertama penajaan, kedua ialah pengurusan. Bila pengurusan pasukan tidak bagus dan pengurusan Liga tu sendiri bermasalah, dia tidak akan bawa kita ke mana lah. Jadi akhirnya bila soal penajaan ni, dia perlu seimbang dengan pengurusan. Jadi kalau tidak, kita mesti masih lagi akan terus bercakap dan mengharap adanya tajaan yang besar macam zaman-zaman era Dan Hill dulu lah, yang mana zaman tu memang tajaan dia lumayan lah tuan-tuan. Tapi kalau sekarang, kalau kata ada yang nak kembalikan penajaan tu, mungkin ramai juga yang kecam. Tapi akhirnya apa alternatif kita ada? Akhirnya itulah, takkan nak makan fun price je kan.